Untuk A, jawapan untuk A kat situ, persamaan dia adalah Y sama dengan 3 tolak 8X campur X kuasa 3. Itu persamaan dia bagi. Okay. Dia suruh lengkapkan. Banyak ruang kosong bagi, sebab tu markah dia 2. Kenapa markah dia 2? Sebab 2 tempat kosong je dia belum isi. Yang lain semua dia dah isi. Nampak? Kan? Jadi ruang kosong ni macam mana? Dia kata kalau X negatif 2 macam mana? Kalau X 2 pula macam mana? Berapa dapat? Apa kita buat? Kita akan gantikan masuk. Jadi saya akan buat kat sini apabila X sama dengan negatif 2. Jadi kita gantikan masuk. Jadi Y kita akan dapat sama dengan 3 tolak 8. Masukkan negatif 2. Kemudian, saya tak nampak. Campur dengan negatif 2 kuasa 3. Kemudian tekan kalkulator, isi kat sini. Markah dia yang kamu isi kat sini. Okay? Dalam kerja ni tak tunjuk pun tak apa. Tak penting pun. Sebab markah dia 2 maksudnya, isi tempat kosong, satu betul, satu markah. Nampak? Dalam kerja tak ada. Okay? Tapi kalau buat dalam kerja, bagus. Macam tu. Dalam kerja ni tak wajib. Yang wajib apa? Jawapan wajib. Kalau jawapan betul, satu markah. Jawapan salah, kosong markah. Itu saja. Sebab tu markah dia 2. Sampai sekarang pun masih lagi 2. Okey. Jadi sekejap Aduh, baru sampai. Okey, boleh faham? Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat kat sini. Tekan tengok apa dapat. Tak, kalkulator saya mampu malam ni kan. Semalam dia tak mampu kira. Tolak 8 kurungan negatif 2 campur dengan kurungan negatif 2 kuasa 3. Dapat jawapan kat situ 11. Jadi, kalau kamu buat macam ni, tak ada markah lagi. Tak ada markah. Kamu tinggal macam ni, tak ada markah. Sebab apa? Markah dia kat sini. Ambil 11 letak sini. Letak aja 11, dapat satu markah. Nampak? Lepas tu buat satu lagi pula. Dia nak apa? X2 pula. Kan? Kita buat X2 bawah ni. X sama dengan 2. Y sama dengan 3 tolak 8. 2 campur 2 kuasa 3 sama dengan. Tekan kalkulator. Tadi kita dah ada nombor-nombor tadi. Kamu kalkulator kamu tekan terus. 3 tolak 8 2 campur 2 kuasa 3. Yang penting yang kita tulis tu. Sebab kalkulator dah tekan, kita akan ikut apa yang kita tulis. Jawapan kita akan dapat negatif 5. Macam tu. Kan? Kemudian baru kita tengok cerita dia. Untuk melukis graf tu kita tengok. Yang ini basic pengetahuan tentang graf. Yang pertama, ada berapa jenis graf? Graf yang dalam SPM, kamu belajar, dia ada 4 jenis. Dalam SPM dia kena ada 4 jenis yang kamu kena faham. Yang pertama, namanya garis lurus. Formula kita, Y sama dengan MX tambah C. Macam ni. Okey. Dan garis kita berdasarkan M kita. Kecerunan. Kalau kecerunan kita positif, garis kita naik. Kalau M kita negatif, maksudnya orang sebelah X kan. Kalau negatif, dia turun. Ini yang pertama kamu kena faham. Okey. Yang kedua, namanya kuadratik. Kuadratik. Apa formula kuadratik? Kuadratik Y sama dengan AX kuasa 2 campur BX campur C. Maksudnya, dia dah kuasa 2. Tadi X 1, kuasa 1. Garis lurus. X kuasa 2. Dia jadi lengkung. Kan? Dia ikut apa? Dia ikut A pula. Sama. Kalau A positif, bentuk dia senyum. Kalau A kamu negatif, bentuk dia masam. Ini asas dalam pengetahuan dalam melukis graf. Sebab nanti kita nak lukis graf, kita kena tahulah. Takut apa? Kalau kamu salah kira koordinat tadi, graf kamu bentuk pelik-pelik, kamu tak perasan. Yang tu penting. Okey. Nombor 3. Graf namanya graf kuasa 3 kubik.
Graf bahasa Melayu eja dia kubik. Bahasa Inggeris cubic. Yang ini pun sama formula dia y sama dengan ax, ada kuasa 3. Yang penting ada kuasa 3 lah, tak kisahlah macam mana pun apa belakang dia kita tak peduli. Kalau penuh b x kuasa 2 campur cx campur d. Kalau penuh, kadang-kadang belakang ni tak penuh pun, yang penting kuasa 3 tu kena ada sebab bentuk dia diwakili oleh kuasa 3. Kan? Jadi kuasa 3 kat sini, kalau a kita ni positif, bentuk graf kita dia akan start pada kanan. Kanan, dia datang, kemudian dia turun ke kiri. Ini A positif. Graf kuasa 3 positif. Kalau negatif, A negatif, dia start pada kiri. Start dari kiri, dia pergi, bentuk dia S. Nampak lebih kurang. Tak kisahlah S macam mana. Asalkan dia S. Lengkung je tu. Kalau positif, kanan ke kiri. Kalau negatif, kiri ke kanan. Kalau kamu tengok bentuk dia macam garis lurus ni. Sit macam tu. Okey? Ini graf kubik. Yang ni kamu kena tahu. Yang keempat yang pelajar kena tahu dalam SPM, dia boleh tanya soalan. Namanya graf salingan. Salingan formula apa? Y sama dengan A per X. Dia ada per X. Tak kisah nombor tu berapa A kita. Kan? Asalkan dia per X. Okey? Kalau A kita positif, graf kita mula dari kanan habis kiri macam ni. Ini paksi. Kanan, kemudian kiri. Dia tak bersambung dua-dua ni. Ini namanya graf kubik. Kalau negatif, dia kiri, kemudian kanan. Okey, ini 4 graf. Okey, cuba kamu salin dulu yang tak salin lagi. Kalau sempat salin. Okey. Boleh? Ada soalan setakat ni? Cuba tengok. Cikgu, yang kubik tu soalan SPM yang untuk 2020 tu kan? Dia 4-4 ni soalan SPM. Cuma yang ini dalam garis lurus kertas 1 pun ada. Untuk melukis graf ni, kan, kadang-kadang dia akan bagi sama ada nombor 2, nombor 3, nombor 4. Sama ada kuadratik, kubik atau salingan. 3 ni mana-mana. Contoh macam soalan kita tengah buat ni, kita tengah buat pasal graf apa? Graf kubik. Nampak? Kan? Tapi kita tak tahu, saya tak tahu soalan mana. Untuk tahun ni, tak tahu, kamu tahun depan SPM kamu tak tahu yang mana. Tapi biasanya kita tengoklah. Contoh, SPM tahun lepas graf apa? Okey, tahun lepas dia bagi kubik. Mungkin tahun ni kuadratik. Mungkin lepas itu kamu pula, zaman kamu mungkin pergi kat sini pula. Dia macam tu. Okey, kita boleh teka-teka macam tu lah. Tapi tak tentu juga, kadang-kadang dia ulang balik. Kan? Dia tak tentu. Tapi yang kita tahu, 3-3 ni kamu kena tahu. Kalau kamu tahu 3-3 senang. Dia bagi soalan macam mana pun, kita dapat adjust. Boleh? Okey. Cuma masalah dia apa? Masalah dia, benda ni belajar dalam tingkatan 3. Itu masalah dia. Masalah dia belajar kat tingkatan 3. Sebab tu tiba-tiba ada pelajar, dia tak buat revision langsung. Kan? Tiba-tiba exam form 4, okey, pertengahan tahun keluar. Dia tak perasan. Rasa macam boleh buat. Tiba-tiba ujung tahun form 4 keluar soalan macam ni pula. Satu kerja pula, lupa pula. Kan? Tak buat revision lagi. Masuk form 5 lagi lama tinggal. Sebab tu saya ini saya buat revision dulu. Kawan-kawannya kalau exam kamu ada benda, kamu ada nampak sikit, ada idea nak jawab lebih kurang. Okey. Kemudian kalau ada apa lagi yang sangkut, nanti kita boleh buat revision seterusnya. Jadi jangan tengok soalan tu, tengok topik tu kosong. Dia rugi. Kan? Kadang-kadang ada pelajar form 4, kebanyakan berlaku kat form 4 lah. Jarang berlaku kat form 5. Form 5 ni dia semangat dia lebih sikit. Selalu belakang form 4 bila dia tengok, topik apa ni? Sebab dia baru belajar form 4, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 contoh. Tiba-tiba soalan macam ni, dia tak tahu. Okey, ini topik mana? Sebab kamu kena tahu bahawa dalam exam form 4, ada bab tingkatan 1, 2, 3. Sebab format kita, SPM adalah melibatkan soalan-soalan daripada form 1, form 2, form 3, form 4, form 5. Okey, kena ambil berat sikit, jaga kan. Tapi tak apa, insya-Allah saya akan ulang-ulang sikit.
Lama kita masuk ikut syllabus, lepas tu kita ulang sikit. InsyaAllah. Supaya dapat mantul kamu. Sekarang, lagi sekali. Sebelum kita masuk bahagian seterusnya nak lukis graf. Okey, ada soalan sini dulu. Syafiqah tanya apa tadi? Saya tak ingat. Kubik. Tak, saya tanya yang soalan kubik tu SPM 2020 punya kan? Ya. Yang kubik 2020 dia tanya yang ni, kubik 2020. Kamu saya rasa salingan kot. Tengok tahun ni. Kita tengok tahun ni. Tapi biasanya kalau dah 2020 kubik, 2021 sama ada kuadratik atau salingan. Itu standardnya tu. Dia jarang berlaku tahun yang berturutan tu sama jenis. Jarang. Okey, kita boleh teka-teka macam tu lah lebih kurang. Tapi kita tentu soalan zaman sekarang ni zaman macam-macam. Kan? Zaman macam-macam ni macam-macam boleh jadi. Kita pun tak tahu. Okey, sekarang kita tengok. Bila dah isi ni maksudnya dah dapat 2 markah. Kemudian tengok soalan B. Kita tanya apa soalan B. Soalan B dia kata, untuk ceraian soalan ini gunakan kertas graf. Saya susahkan kertas graf. Saya dah bagi kamu. Kamu tengok kertas graf. Kertas graf kena ikut yang dia bagi dalam exam. Macam mana? Contoh macam ni. Ni contoh salah satu contoh kertas graf dalam exam. Bukan kertas graf beli kedai. Bukan beli kedai punya. Tengok. Okey. Kemudian dia kata apa? Kamu kena lukis. Graf yang kita buat tadi kena plot kat sini. Dia bukan suka-suka hati. Dia ada cara dia. Ada teknik dia. Jadi kita tengok. Yang pertama sekali. Langkah pertama nak lukis graf. Saya tulis kat sini. Langkah melukis graf. Langkah melukis graf. Okay. Yang pertama, kita akan tengok pada paksi. Paksi kita ada 2. Satu paksi Y, satu paksi X. Okay, apa kita nak buat? Bukan kita main garis je, tak boleh. Kita kena tengok pada nilai kita. Macam saya mulakan dengan X dulu. X saya akan mulakan dengan dari kiri. Dari kiri ke kanan. Okey? Y saya mulakan dari atas ke bawah. Nanti kamu tengok apa saya cerita Okey. Saya akan pergi dekat paksi dekat soalan tadi. Benda pertama, soalan ni dia akan ada bagi skala kat kamu. Okey? Skala kat sini kalau saya baca soalan dia kata apa? Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. 1 unit pada paksi X. Maksudnya paksi X kita ni CP akan guna CP1. Saya letak kat situ. Boleh conteng kat luar ni. Tak ada masalah. Kemudian dia kata apa? Dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Okey? Ini 5 unit. Yang ini senang. Dia bagi dengan jelas paksi X dan paksi Y. Kadang-kadang dia tak bagi paksi X. Dia kata yang ini, dia kata paksi mengufuk. Nampak? Paksi mengufuk maksudnya X. Macam tu. Y pula dia kata paksi apa? Paksi menegak. Menegak. Ataupun paksi mencancang. Bahasa tu. Yang ini adalah paksi Y. Cuma kalau kita lupa nama dia, senangnya dia macam mana pun dia akan sebut cerita pasal X dulu baru Y. Dia tak ada lawan Y dulu baru X, dia mesti X dulu kemudian baru Y. Ini hanya nak tentukan apa? Skala apa? Skala mana nak guna? CP berapa? Okey? Jadi apa yang saya katakan tadi, saya kena tengok X dulu. X kita sepatutnya mula dengan dari kiri, negatif 3.5. Tapi skala 1 mana boleh ada point. Jadi saya akan mula kat sini, saya akan tanda kat sini. Pakai pensel kamu pakai pensel. Kalau saya pakai pen nanti kamu lah exam pakai pen juga. Sekejap saya cari pensel kejap. Okey. Jadi kat tepi ni, dekat graf ni, pedoman saya akan bagi sini apa? Negatif 3.5 saya akan buat kat sini negatif 4. Negatif 4
selang 2, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Kata graf pening. 0, 1, 2, 3, 4. Maksudnya saya target, saya bajet kan, dia mesti mula dekat negatif 3.5, maksudnya kita jadi 4, habis dia mesti 3.5 jadi 4 juga. Ngam. Jadi kat mana kosong? Dekat kosong tu saya akan membaris, baru saya garis. Okey? Garis. Ini adalah paksi Y saya. Okey? Dalam soalan SPM, paksi Y tak semestinya tengah. Dia boleh di tepi sini suka hati dia. Dia kena tengok soalan, nombor-nombor yang diberikan. Okey? Ini untuk paksi X. Untuk paksi Y pula, saya bajet biasanya saya mula daripada atas. Kalau saya nak mula pada atas, saya kena cari nombor-nombor yang saya kira tadi ataupun yang diberi, nombor yang paling besar sekali. Antara semua ni nombor yang paling besar sekali. Mana nombor paling besar? Saya tengok-tengok nombor paling besar saya kat situ adalah 17.9. Nampak? 17.9. Tapi boleh tak pakai 17.9? Dia nak CP5. 17.9 CP5. Apakah yang terdekat kita ambil kan? Saya ambil yang besar, saya tanda kat sini. Saya mulakan dengan pendekat dengan 20. Saya punya graf ni, printer saya ni rosak ni. Saya tanda dulu kejap. Ni bukan salah kita graf, salah printer. Oh sini. Okey, di sini 20 kan? 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 betul lah. Ini dah cantik dah. Ini 20 CP5 15. Sini pening printer macam ni. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5 sini lah, betul lah. 0 negatif 5 negatif 10 negatif 15 negatif 20 negatif 25 lebih tak apa, negatif 30. Saya buat. Saya sampai di atas tu sampai selagi boleh. Syarat dia CP5. Untuk apa? Dekat mana jumpa kosong, dekat kosong itulah kita akan garis. Sinilah saya punya paksi X yang sebenar. Bukan main letak-letak sekati pecah dua je kan? Ingat soalan itu bahaya kat situ. Kan saya tengok ramai pelajar yang pecah dua je. Kebetulan nasib. Contoh soalan ni kau pecah dua kebetulan cantik. Okey nasib. Ada setengah soalan tiba-tiba dia ubah. Dia buat kat sini tepi ni. Habis lari. Hati-hati. Okey, sini letak balik nombor kita tadi. 1 2 3 4 negatif 1 negatif. Lari ke mana? Sini. Negatif 2 betul. Negatif 3 negatif 4. Kita graf. Printer lagi. Okey. Dah dapat paksi cantik macam ni. Sekarang kita kena plot. Macam mana plot? Tengok jadual kita tadi. Kan? Okey. Yang kedua, paksi dah cantik. Nombor 2, plot. Kan? Plot macam biasa tak? Kita tengok koordinat kita. X dulu baru Y. X dulu baru Y. Kan? Jaga X dulu baru Y. Contoh macam ni. Negatif 3.5. Saya akan tengok. Negatif 3.5 kat mana? Jangan silap. Negatif 3.5 sebelah sini. Kan? Negatif 3.5. Okey. Ini saya tak tanda. Saya letak je. Negatif 3.5. Berapa? Negatif 11.9. Maksudnya apa? Negatif 12 lah. Senang kira. Kat mana? Negatif bawah. Saya kena cari negatif 12. Negatif 3.5, negatif 12. Saya akan pergi 10 dulu. 10, 11, 12. Titik ataupun pangkah, tak ada masalah. Boleh. Titik ataupun pangkah, boleh. Okey, satu. Seterusnya, negatif 3, kosong. Senang.
Negatif 3, kosong. Maksudnya duduk tengah-tengah line. Tak bergerak. Seterusnya, negatif 2, 11. Okay. Negatif 2, 11 kat mana? Atas. 11. Negatif 2, 10. Saya akan pergi kat 10. Ni. Pergi 10, 11 selang. Kemahiran mengira skala. Kalau kamu tak faham skala, kamu test dulu. Contoh kat sini 10. 11 kat mana? Kita selang berapa titik? Selang satu titik ke selang satu kotak ke dua kotak, kena stress. 10. Kalau satu kotak 11, 12, 13, 14, 15. Bukan 15 sini. Selang dua kotak. 11, 12, 13, 14, 15. Okey, jadi kita faham. Selang ni dua kotak. Kita test dulu, tak ada masalah. Yang penting plot betul. Dekat skala-skala ni kita boleh tambah-tambah. Sekali nak tambah-tambah nombor ke, tak ada masalah. Boleh. Okey, yang ini jaga-jaga masa kita plot ni. Okey. Kenapa digalakkan pangkah? Kadang-kadang terlupa. Contoh yang ada ni. Atas line tak perasan. Waktu kita digalakkan kalau pelajar pangkah. Baru nampak titik ni. Jadi kita tengok bentuk kita. Okey? Bentuk. Kemudian apa? Next, tengok. Negatif 1.5, 11.6. Negatif 1.5, 11.6. 10, 11.6. 11.6 saya letak dekat 12. Saya bundar saja. Okey. Pangkah. Kemudian negatif 1, 10. Negatif 1, 10. Turun balik. 4. Okey. Kemudian siapa? 1, negatif 4. 1, negatif 4 ke bawah. 1, negatif 4. Cuba ambil kertas graf kamu. Cuba plot tengok. Follow. 2, negatif 5. 2, negatif 5. Sini. Okey. Kemudian 3, 6. 3 naik balik. 6. 5, 6. Okey. Last sekali. 3.5, 17.9. Kita bundar jadi 18. 3.5, 17.9. 15. 16. 17. 18. Sini. Okey. Sebelum kamu dah buat titik, jangan main sambung je. Main sambung habis nanti kan. Ambil pembaris. Macam cara saya kan. Saya tunjuk macam mana buat dia. Ambil pembaris. Okey. Sambung dulu titik-titik tu, tapi jangan tekan tau. Kelabu je bentuk dia. Nampak? Sambung kelabu-kelabu je. Maksudnya kita nak tengok bentuk kita tu okey tak okey. Sebab kita dah belajar bentuk graf tadi. Kita tengok betul. Okey tak okey. Nampak? Kan? Jadi kita tengok. Graf kita apa? Graf kuasa 3 positif. Maksudnya daripada kanan datang, dia habis sebelah kiri. Kanan, dia habis sebelah kiri. Maksudnya betul. Bentuk kita cantik. Cuma kalau kamu tengok graf kita ni tak berapa cantik. Masa ni lah kemahiran seni kamu diperlukan. Kenapa kemahiran seni? Kita nak buat bentuk kita, mesti bentuk kita cantik. Curve dia. Okey. Jadi saya akan tengok. Saya buat lebih kurang. Ni. Apa saya buat? Saya akan tarik lebih kurang. Saya akan. Ni seni ni. Ini kemahiran seni. Bukan kemahiran matematik pun, seni. Terus sikit bagi cantik. Tapi jangan tekan. Jangan tekan. Ni terus, okey, terus nanti sini pun, dekat corner ni pun kau yang bersegi-segi ni, adjust sikit. Kena biasa kamu buat dapat. Kamu tengok, dah cantik, dah adjust. Lepas tu ambil tekan. Baru tekan. Okey, cara tekan nak lukis graf iaitu kita akan buat macam bawa LRT, satu titik stesen ke stesen. Saya akan tarik terus, tahan nafas. Tahan nafas. Okey, relax. Kemudian ni pula. Ni nampak saya dah lalu jalan
luar sikit. Sebab apa? Saya adjust bagi cantik. Ini saya corner. Okey, kenapa saya corner kertas? Sebab saya tangan kanan. Tangan kanan curve saya macam tu. Nampak? Saya kalau kita buat macam tu kita kekok. Jangan angkat tangan buat curve macam tu. Cara lukis graf Okey, buat. Okey, ni terus ni laju. Okey. Bila saya nak buat ke sini, saya kekok. Ni ke sini kekok. Saya akan buat ke sini jumpa nanti. Tengok. Dapatlah bentuk graf yang okeylah ni macam tu. Itu cara melukis graf. Kan? Okey, lepas tu kamu akan perhatikan ni, kalau tengok betul, kalau kamu nampak ada garisan-garisan ni, dia kena padam. Okey, cara padam kita akan guna pembaris. Okey, bukan baris saja dan madam. Cara padam, contoh macam ni. Ni ada garis nampak kan? Sebab apa? Pemeriksa nak tengok pelajar tu ada cuba dia panggil apa? Ada niat untuk memadam. Sebab dia nak tinggalkan yang jawapan yang ni je. Niat. Maksudnya kamu ada niat untuk memadam, maksudnya dia tengok pelajar ni tahu dia cuba padam. Nampak? Dan dia jangan biar. Biar tak boleh. Dia banyak line dia tengok. Dia tak boleh double line. Tapi kalau betul-betul nak jaga susah juga. Biar ada niat tu. Niat tu penting. Okey. Nampak? Ini bentuk graf kita yang saya dah dapat. Okey? Dah dapat graf. Nama graf tadi, persamaan kita tu kena tulis. Okey. Ke mana tulis persamaan? Nombor 3 dah plot, nombor 4. Okey, lepas plot kamu dah garis. Okey, mengikut apa? Bentuk yang kita faham. Nombor 5, nama graf. Nama graf penjuru kanan. Penjuru kanan maksudnya apa? Tengok graf ni. Ujung dia kat mana? Sini kanan ni. Kat situ kita tulis nama graf dia. Untuk yang ini, Y sama dengan 3 tolak 8X campur X kuasa 2. Nama graf kalau terlupa dimaafkan. Kena ingat. Bentuk tu penting. Okey, cuba perhatikan tengok. Boleh faham ke tak? Ingat lagi kan? Ni dulu masa buat masa PT3 ni. Boleh? Boleh ikut? Okey? Boleh. Kalau sebenarnya yang terbaik kalau kamu boleh ada buat graf juga ikut sekali saya, itu baru nampak. Kan? Kalau tak sempat malam ni tak apa. Kan? Tengok video saya ni nanti, tengok semula sambil tengok video saya ulang tayang tu. Kan? Masa tu kamu ambil kertas graf, kamu cuba buat. Kamu pause. Sebab tu penting. Kelebihan kelas online tu kelebihan dia. Kan? Sebab tu saya ada orang kata kenapa bagi video kat pelajar macam tu je free. Sebenarnya saya nak kamu dapat kebahagiaan seorang guru adalah pada keputusan anak murid dia. Kan? Itu je. Kan? Lepas kamu dapat result, cikgu saya dapat A, saya cukup happy. Cukup. Kan? Jangan malu, saya tak kisah. Kan? Dapat apa, lulus ke apa ke C ke, cukup. Itu adalah kebahagiaan seorang guru. Bebil buat mana ni kan? Okey. Kita tengok apa soalan seterusnya. Graf dah siap. Kamu siap je graf, kamu dah kredit dalam matematik topik ni. Kenapa? Markah penuh dia untuk isi tempat kosong
Dengan lukis graf, biasanya dah lebih separuh. Sebab lukis graf saja memang markah dia 4. Isi tempat kosong 2. 2 ni dah 6. Okey, kalau format soalan kamu, dia markah dia 10 saja, maksudnya dia dah lebih separuh dah. Nampak? Format lama, dia nak 12, maksudnya separuh. Format kamu mungkin lagi baik dah, insyaAllah. Okey, jadi kat sini yang penting. Saya rasa dia tanya banyak kat sini. Ini berdasarkan graf. Daripada graf anda. Bukan graf cikgu anda. Bukan graf anda sendiri. Apa soalan pertama dia minta? Dia kata, dari graf anda, cari nilai Y apabila X negatif 0.6. Kena tunjuk dekat graf. Maksud dia kat sini, X sama dengan negatif 0.6. Berapa Y? Nampak? Kena tunjuk dekat graf. Ini nak tunjuk kat mana? Macam ni. Ini bukan menunjuk. Memang tunjuk. Kena tunjuk. X negatif 0.6. Pergi dekat X negatif 0.6 kat mana? Sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanda. Tak payah pakai baris sebab kita ada kertas graf. Kamu hanya perlu ikut line kertas graf ni. Ikut sampai kena graf. 1, 2, titik. Kena aja graf, pantulkan. Pak, jawapan tulis dekat graf sekali. Contoh berapa baca? 5, 6, 7, 7.5. Tulis. Tak kisah sebab tu dia graf masing-masing. Ada pelajar, cikgu saya dapat 8. Ikutlah kalau graf kamu dapat 8. Kalau tempat kamu kena tu bawa dapat 7. Dia tetap dapat markah. Sebab apa? Dia kata berdasarkan graf anda. Daripada graf anda. Tapi kalau graf kamu salah, lainlah cerita. Contoh orang kat sini, graf kamu bentuk dia naik ke atas macam tu. Bonjol. Kamu pun ambil letak. Tu cerita lain. Dia ada markah kefahaman ada. Cuma kadang-kadang ikut peruntukan. Kalau markah dia 1, tak boleh buat apalah. Kalau markah dia 2, mungkin akan dapat. Okey, ni macam ni. Kemudian jangan tinggal je. Dia sebab soalan matematik ni dia penting. Ruang jawapan dia dah sediakan. Marah dia kau tak tanda. Kita tandakan dekat ruang jawapan, dia dah bagi dah. Berapa? C kita nombor 1. Kita bagi jawapan kita. Y sama dengan ikut graf saya 7.5 dapat. Dah. Nampak? Okey. Nombor 2 pula. Apa soalan nombor 2 tanya? Kalau tadi dia tanya X, dia bagi X tanya Y. Biasanya soalan satu lagi dia lawan balik lah. Dia bagi Y pula, nampak? Dia bagi Y pula. Jadi Y negatif 8. X berapa? Dia tanya. Jadi sama cerita dia. Kita pergi dekat Y pula negatif 8. Y negatif 8. Y negatif 8 bawah. Jangan silap bawah. 5, 6, 7, 8. 9, 10 betul. Sini negatif 8. Nak tanda sini pun tak apa. Bagi confirm. Kita bawa ke mana? Sini mana ada orang. Jangan bawa ke sini tak ada orang. Bawa macam cari graf. Dia kena cari graf. Oh, tak ada. Ke mana? Belah kiri. Belah kiri ada tak kena? Kena. Bawa. Dia kena cari graf. Dapat? Pantulkan. Nampak? Berapa jawapan ni? Negatif 3, 1, 2, 3. Saya dapat negatif 3.3. Ikut graf. Ikut graf masing-masing. Okey? Pergi tulis negatif 3.3 dekat ruang yang disediakan. X sama dengan negatif 3.3. Okey, kalau kamu tak tulis Y, kamu tulis 7.5 saja pun dah betul. Dia nampak nombor je. Nombor betul terus. Sebab markah dia kat sini kalau kamu tengok, dia hanya 2 markah. Maksudnya, jawapan betul. Jawapan betul dapat 1 markah sini, 1 markah sini. 2 markah. Okey? Soalan ni sebenarnya boleh tolonglah. Boleh tolong untuk dapatkan markah. Okey. Soalan D. Dia kalau sampai sini dah banyaklah markah.
Ni nak habiskan cerita. D ni kita tengok markah dia 4. 4 markah. Okey, apa soalan dia? Lukis satu garis lurus yang sesuai. Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari semua nilai X yang memuaskan persamaan. Nampak? Memuaskan persamaan apa? Tengok persamaan dia. Dia kata apa? Dia bagi situ X kuasa 3 sama dengan 13X tolak 8. Okey? Yang ini dalam masa belajar ni saya akan ajar kamu jalan kerja sebenar dulu. Nanti saya tunjuk teknik menjawab. Okey? Jalan kerja sebenar macam ni. Apa kita buat? Kita salin saja apa dia bagi dekat soalan ni dengan persamaan asal kita. Yang asal atas sekali ni. Kita buat sebelah dia. Ni sebelah ni. Ni yang dia bagi dekat soalan. Ni dekat soalan saya turunkan kat sini. Yang ni saya bawa sini. Y sama dengan 3 tolak 8X campur X kuasa 3. Okay. Kemudian apa saya buat? Seterusnya, yang dia bagi kat bawah ni, kita kena jadikan dia sama dengan kosong. Ingat step dia. Kena jadikan dia sama dengan kosong. Ini saya akan pindahkan. X kuasa 3 tolak 13X tambah 8 sama dengan kosong. Nampak? Itu step kedua. Kemudian apa seterusnya? Saya akan ambil yang ini. Saya akan pergi susun bawah ni. Ikut rumah dia. Ikut rumah dia. Maksudnya apa? Sama dengan siapa yang sorang-sorang dia? Kosong. X kuasa 3 mana? Sini tempat dia. X kuasa 3. Positif ke negatif? Ikut. Nampak? Negatif 13X. Letak sama rumah dengan X. 8. Positif 8. Letak. Kemudian apa kita buat? Persamaan serentak. Kita tolak. Y tolak kosong. Y sama dengan, jangan tolakkan sama dengan, habis sama dengan nanti. 3 tolak 8. Negatif 5. Negatif 8 tolak negatif 13. Ambil kalkulator. Kalau kamu tak dapat, sama dengan positif 5X. X kuasa 3, X kuasa 3. Habis. Ini jalan kerja sebenar dia. Dapat je persamaan dia. Terus buat bawah tu 6 kotak. Tak payah pakai baris ya. Ni je. X, Y. Macam tu. Okay. Nak isi apa dalam ni? Dia ada bagi nombor. X dia kata negatif 3.5 dengan 3.5. Okay. Kita letak dulu. Ujung belah kiri negatif 3.5 dengan 3.5. Ambil kalkulator, isi dalam ni. Isi dalam ni maksudnya apa? Gantikan. Yang pertama, X negatif 3.5. Jadi Y sama dengan negatif 5 tambah 5 kali dengan negatif 3.5. Ambil kalkulator, tekan. Berapa dapat? Negatif 22.5. Negatif 22.5. Tak. Okey, 3.5 pula. Y sama dengan negatif 5 ni campur 5. X kita adalah 3.5 pula. Apa jadi? $12.5 tak. Nampak? Kena buat macam ni. Kemudian kita pergi dekat graf, kita plotkan. Apa plot tadi? Negatif 3.5, negatif 22.5. Negatif 3.5 sini tadi. Negatif 22.5. Saya akan pergi 3.5, 22.5. 20, 21, 22.5.
1. Okey. Seorang lagi pula. 3.5, 12.5. 3.5, 12.5. 10, 11, 12.5. Dia pakai pensel ni, boleh titik-titik ni. Kamu ikut macam mana saya buat titik-titik ni, kita boleh buat. Tak ada masalah. Kemudian sambungkan dua-dua ni. Alamak, pembaris pendek. Macam mana? Biasanya kalau pembaris pendek, kamu kena ambil kertas soalan kamu tadi lah. Kertas soalan. Mana kertas soalan? Ni kertas jawapan. Soalan. Kalau ada, kamu koyak dekat formula. Formula kamu tu, formula dalam dia bagi tu, koyak formula tu. Sebab kertas soalan kamu adalah pembaris paling panjang kamu ada dalam exam. Formula tu koyak. Koyak formula, lipat 2. Ni tanda. Jangan garis lagi, tanda tengah-tengah. Tanda sikit-sikit. Sebab baris kita kebetulan pendek. Jangan alamak baris pendek. Jangan. Ada cara. Yang boleh koyak formula kita formula koyak. Sebab tu kemana Pak? Ni sini ada, sini ada, sini ada, sini ada. Saya boleh sambung. Sambung. Terus, Pak. Kan? Bila saya sambung, kamu akan nampak 2 tempat kena, itu jawapan kita. Tempat yang kena tu, kita kena turunkan. Satu tempat, yang ini kena kat bawah. Kat bawah jangan turun. Tak ada X nanti, naik. Jadi berdasarkan kelas saya dapat jawapan. Yang pertama, saya dapat 0.7. Yang kedua, saya akan dapat 3.3. Contoh. Sebab dia berdasarkan graf masing-masing. 0.7 dengan 3.3. Jadi kita jawab. Sini, D, jawapan kita 0.7, 3.3. Sebab dapatlah markah penuh. Berapa markah penuh? 12 kalau ikut format lama. Format baru kamu 10 markah. Yang penting sini. Okey? Cikgu. Ya. Graf tu kena tindih-tindih lah maksudnya. Sebab tempat bersilang itulah jawapan kita. Okey? Kebetulan contoh kalau kamu salah kira, tiba-tiba kamu buat graf tak kena tau. Tak kena. Pelik. Kalau tak kena salah. Dia mesti kena. Sebab jawapan dia adalah tempat bersilang. Kat mana dia bersilang? Boleh? Boleh faham? Boleh. Okey. Dan kita boleh cek jawapan. Kita boleh cek jawapan. Macam ni contoh. Mana soalan saya? Jawapan ni. Sini. Okey, tengok. Kita boleh cek jawapan. Kat mana? Ni soalan dia. Ingat tak soalan dia tadi? Ni soalan dia kan? Ni soalan dia. Kan? Ambil kalkulator cek jawapan. Nampak? Habis bateri pula. Tiba-tiba nak tunjuk habis bateri. Okey. Bateri saya dah masalah ni. Kuasa 3. Kita pergi dekat mod. Persamaan. Equation 1. Unknown bukan? Degree. Pergi dekat kuasa. Kalau kuasa 3, ambil kuasa 3. Okey, dia akan tanya A berapa. Macam soalan saya, kamu kena ingat dia A X kuasa 3 campur B X kuasa 2 campur C X campur D. Mesti sama dengan kosong. Maksudnya kuasa 3 A, kuasa 2 B, X saja C, tak ada X langsung D. Jadi untuk soalan ni, A berapa? 1. Tekan 1 sama dengan dia tanya B. B tak ada. Nampak? Sebab kuasa 2 tak ada. Tak ada maksudnya kosong. Okey, C. C ada. Negatif 13. Kemudian D 8.
Dia akan bagi jawapan, kita ambil je jawapan dia. Yang pertama dia bagi 3.25, kemudian negatif 3 point, berapa tu? 9. Kemudian seorang lagi dia bagi 0.64. Nampak? Sekarang kita pergi tengok jawapan kita. Tengok jawapan. Jawapan saya tadi saya dapat 3.3. Ada tak dekat 3.3? Ada, 3.25. Betul lah. Betul lah jawapan tu. Seorang lagi mana? Negatif 3.9. Mana ada, sebab negatif 3.9 kita graf kita sampai 3.5 je. Jadi dia tak akan jumpa lah kat sini. Tak wujud lah. Seorang lagi apa? 0.64. Saya dapat 0.7. Cantik. Jadi kita dah tahu jawapan kita betul. Tu soalan ni bonus. Nampak? Okey. Dalam exam kalau jumpa, cuba buat. Kena buat. Graf, kita panggil dia graf fungsi. Boleh? Boleh kita try satu lagi? Saya kita bagi contoh 2 soalan tadi kan. Jom kita tengok satu lagi. Try. Ini yang pertama. Ini mungkin revision tinggi lama tak tengok. Baru nampak balik. Tak apa. Kita tengok. Apa jadi yang kedua tengok. Soalan dia sama je cerita dia. Cuma yang ini lebih kurang je saya bagi. Sebab persamaan saya bagi kuasa 3. Kan? Sebab tahun lepas punya SPM kuasa 3. Dia tengah panas. Tengah panas kuasa 3. Kita buat kuasa 3. Tapi kamu faham lah. Nampak? Apa nak buat? Bila kamu dah biasa buat soalan ni, kamu dah tahu dah. Oh, isi tempat kosong. Tak baca dah. Tak baca dah. Isi tempat kosong. Terus dia buat kat bawah. Dekat sini pun boleh buat. Okay. Terus saya buat apa? Negatif 2x. Jadi, y sama dengan x kuasa 3 campur 5 persamaan kita. Jadi, y sama dengan negatif 2, ingat kena letak dalam kurungan jangan salah negatif 2 kuasa 3 campur 5. Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat negatif 3. Tekan kalkulator, isi. Tapi jangan isi sini, tak ada markah. Lengkapkan jadual di bawah. Ni bawah kat sini Nampak? Letak sini. Negatif 3. Dia suruh lengkapkan. Okay. Soalan dia bukan cari nilai kamu cari nilai, kamu tak lengkapkan, salah. Soalan dia lengkapkan. Jangan salah faham. Lengkapkan. Nampak? Kan? Boleh tak tengok kawan sebelah? Boleh? Kau nampak. Tak nak tahu jalan kerja pun. Dia suruh lengkapkan je. Okey? Jadi gunalah teknik kerjasama. 1. Y sama dengan 1 kuasa 3 campur 5. Ni kita akan dapat 6. Isi kat sini. Ya Allah dah. Ini satu rezeki kalau dapat exam macam ni. Tiba-tiba dah ada orang tolong tanda pula soalan ni. Aduh, bagi jawapan pula sini. Tak boleh. Kita tak nak buat sendiri. 6. Macam tu. Kan? Berapa markah dapat? 2. Kenapa 2 markah? 2 tempat kosong kita dah isi. Okey. Langkah seterusnya apa? Skala. Mana skala? Pergi tengok. Menggunakan 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Paksi X, CP1. 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y. Paksi Y 2. Jangan macam cikgu. Tadi 5, kenapa dia pakai 2? Suka hati dia, ikut soalan. Okey. Dah dapat skala. Dah dapat kotak kita ni. Kat sini saya isi. Okay. Kotak dah ada. Skala dah ada. Dah boleh buat graf. Terus kita pergi. Kali ini saya akan pakai pen. Bagi kamu nampak clear sikit. Okay. Kita graf saya. Okay. Sekarang apa saya buat? Negatif 3 sampai 2.5. Macam tadi saya buat. Sama cerita dia. Negatif 3 sampai 2.5. Okay, saya test dulu kan. Negatif 3. Maksudnya kalau negatif 3 saya boleh try kat sini. Negatif 3. Negatif 2. Negatif 1.
0, 1, 2, 3. Cantik. Dia ngam-ngam. Dia kalau boleh ngam-ngam. Cantik. Kan? Warna merah ni kalau dalam exam anggaplah sebagai pensel biasa. Saya akan pensel 2B. Warna hitam kena guna pensel 2B. Gariskan. Okey. Macam mana Pak CY? Tadi. Nombor yang paling besar. Nombor yang paling besar kan negatif, negatif, negatif. Bukan positif. 20.6. Sifir berapa? Sifir 2. Paling dekat? 20. Jangan. Jangan. Kalau 20 nanti ke atas cerita dia. Kita buat apa? Kita kalau boleh kita bagi lebih sikit lah. Sifir 2. Maksudnya saya akan buat 22. Kat sini. 22. Okey, sifir berapa? Sifir 2. Ya betul soalan ni. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Saya rasa ada salah skala ni. Sekejap Saya tengok. Oh, salah. Sorry. Ini salah buku ni, bukan saya. Bahasa Melayu 2. Bahasa putih 5. Dia gurau, dia main-main. Dia main-main buku ni, tak sonoh betul. 2 cm ni. 2 unit. Nampak? Okey. Bahasa Melayu 2. Bahasa Inggeris 5. 2 mana cukup? Tak lepas 2. Kan? Sebab kita 22 ni. Itu salah ni, salah type ni bahasa Melayu ni salah. Maka kita ambil apa? 5 unit. Okey. Saya betulkan balik dia tak bolehlah pakai 22. Kan? 22 tak boleh. Dia kena pakai apa? 25. 25. 20, 15 ni 10, sifir 5 sangkut. 5, 0. Negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20, negatif 25. Oh, ngam-ngam dia bagi. Kan? Dekat 0, garis. Okey, turunkan skala X kita tadi. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. 1, 2, 3. Cukup. Okey. Sekarang kita dah boleh plot. Kita tengok koordinat. Yang pertama tadi, mana koordinat saya? Ni. Yang pertama tadi, negatif 3, negatif 22. Negatif 3, turun negatif 22. Ini negatif 3, biasanya saya akan tandakan dekat, jatuh pula atas. Negatif 22. Negatif 20 dulu. Kan? Saya tanda dekat negatif 20. Kemudian saya cari 2. 20, 21, 22. Maka. Okey. Kemudian yang kedua, negatif 2.4, negatif 8.8. Negatif 2.4, negatif 8.8. Negatif 2.4. 1, 2, 3, 4. Okey, situ. Negatif 8.8 ke bawah juga. Negatif 8.8, kita akan start dekat 5. Sini 5. 5, 6, 7, 8. 8.8 kalau bunda jadi 9. Sini. Okey? Cara kita plot. Simple je plot dia. Kemudian siapa? Negatif 2.4, negatif 88 dah. Negatif 2, negatif 3. Ini senang. Negatif 2,
dengan negatif 3. Negatif 3 senang. 1, 2, 3. Angka. Okey. Seterusnya negatif 1, 4. Negatif 1, 4 naik atas. 4 positif 1, 4. 4 kurang daripada 5. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Itu 4. Bentuk dia cantik lah. Kita dah nampak ada curve kat situ kan. Okay. Kemudian 0, 5. 0, 5 atas line. 0, 5. Seterusnya 1 tadi 6. Kan? 1, 6. 1, 6. 5, 6. 1, 6. 2, 13. 2, 13. 10. Saya tanda dulu titik 10. 11, 12, 13. Kamu boleh titik-titik titik-titik tak kisah. Plot tu kamu titik besar sikit pangkah. Kan? Okey. 2.5, 20.6 last kali. 2.5 tanda dulu supaya tak salah. Dengan 20.6. Pergi 20 dulu. 20. 0.6. 20. 21. 20.5. Jadi saya tanda dekat dengan 20.5. Nak tanda 21 boleh? Kamu bunda. Dia tak ada masalah. Ambil je. Bentuk dia. Cantik tak bentuk? Daripada kanan ke kiri. Betul. Kita punya target. Okay. Macam tadi, nak buat graf. Saya akan sambung dulu. Dengan pakai pensel. Pakai pembaris. Sambung je. Dia tak boleh pakai baris. Tapi ini hanya untuk bukan jawapan. Ini hanya pedoman dulu. Pedoman. Nak tengok bentuk graf kita. Okey, nampak cantik. Baru kita curve kat mana nak adjust. Ni sini saya adjust sikit. Sikit. Macam tak rugi dulu belajar seni kat sekolah ni. Okey, tu pekatkan. Pakai pen saya. Kamu dalam exam jangan pakai pen Kertas graf tu je. Kena ingat kertas graf yang dia bagi tu je kertas graf. Tapi kalau nak pakai pen boleh tak? Boleh. Soalan tak tulis pun tak boleh pakai pen. Cuma kena ingat kertas graf tu je. Itu je kertas graf yang ada. Alamak, dah sengit. Bila dah kekok, kena tukar tangan. Jadi dah. Ini kertas jawapan saya. Tulis nama dia. Cikgu. Ya. 2 cm kepada 1 unit tu apa? 2 cm kepada 1 unit macam ni. Kertas graf kita ni, kan? Dia punya jarak 2 cm. 10 ni, dia satu kotak kecil tu. Kertas graf standard adalah satu kotak kecil tu adalah 1 mm. Ni satu kotak kecil ni. Sebab tu kalau kau tengok kertas graf kamu nanti dia atas 5 dia pekatkan sikit. Lepas tu dia start balik. Nampak? Maksudnya sini ke sini sepatutnya ukuran ni adalah 1 cm. Sini ke sini 1 cm. Sebab tu 2 cm kepada 1 unit macam tu. Semua kertas graf standard. SPM pun standard. Dia mesti bagi dalam bentuk kelabu pekat. Setiap 1 cm dia akan pekatkan sikit. Dan pada 2 cm dia akan pekat lebih. Dekat kertas graf. Cikgu, betul yang 2 cm kepada 2 unit tu macam mana? Itu salah dia punya tu. Saya ni salah. Ini bahasa Melayu salah.
Sebab tu ikut bahasa Inggeris. Dua unit ni salah type ni. Buku ni salah type. Kalau buat 2 unit tak muat. Buat 20 lebih ni. Tak cukup. Jangan pakai 2 unit ni. Pakai 5. 5 baru muat. Oh, okey. Okey. Kalau pakai 2 unit tak muat ni. 2 unit buat tak banyak. Sikit je. Okey. Kalau buat pakai pen, seronok padam. Senang. Tapi kena pastikan graf cantik lah. Baru boleh pakai pen. Kalau nak pakai pen. Dia tak ada masalah sebab soalan dia tak tulis. Kalau soalan kata tak boleh pakai pen, dia kena beritahu dekat atas ni. Pelajar tidak dibenarkan menggunakan pen. Cuma jaga-jaga sendirilah. Kalau pen, kamu tak boleh padam. Kau jangan nak tip-tip. Nanti dia kena scan. Cikgu kena scan kau. Tip tak dibenarkan dah sekarang ni sebab dia kena scan. Bila dia kena scan ni, dia kena letak kat atas scanner tu. Kalau kau pakai tip, kamu padam pakai tip, nanti scanner tu panas, tip tu melekat. Kacau. Jahanam dia punya cerita. Jaga-jaga dalam exam, kalau boleh, salah, kalau kamu buat salah, kamu strike out. Garis dia. Garis jangan pakai tip pemadam correction, tak boleh. Okey. Itu untuk soalan graf dah settle. Soalan bahagian C dah biasa dah. Tadi sama lebih kurang. Apa soalan tanya? Dia akan tanya berdasarkan graf. Yang pertama dia kata cari nilai Y, tak tahu, apabila X sama dengan negatif 1.4. Nanti kita buat sebab ada 2. Satu lagi, cari nilai X pula. Apabila Y sama dengan 8. Macam tu. Ini saya akan pergi dekat graf saya. Mula-mula saya buat apa? X negatif 1.4. X negatif 1.4. Tanda dulu betul-betul. Negatif 1.4 ke sini lagi. 1, 2, 3, 4 kotak. Cari graf naik atas. Kena pantulkan jawapan. Kalau ikut graf saya dapat ni 5. Hati-hati. Jangan buat 3, 4 kotak. Kena. Kalau 5 maksudnya apa? 1, 2. Sebab tu saya galakkan pelajar tulis atas kertas graf sebab kita nak tengok logik tak logik. Okey, jawapan kita 2 ni 5. Okey, 2, 3, 4 cantik. Lepas tu baru tulis kat dekat ruang yang disediakan kita tu. Jawapan pertama saya Y 2. Dia ada bagi Y siap 2 dah. Lepas tu markah 1 je. Okey. Yang kedua dia minta apa? Y 8. Y8 mana Y8? Y8 ni 10. 5, 6, 7, 8. 9, 10. Sini 8. Jadi nak cari graf ke kanan. Saya pun bawa. Tak payah pakai baris ni sebab ikut saja kita punya tu graf. Kena aja pantulkan. Dapat jawapan. Kalau ikut graf saya ni, jawapan saya dapat 1, 2, 3, 4. 1.4. Tulis kat sini. Nampak? Okey. Itu untuk soalan target saya dalam exam kamu kena buat sampai C. D kadang-kadang sangkut. D kadang-kadang sangkut. Tapi hari ni saya nak ajar kamu macam mana jawab D. Jawab D. Masa nak habis. Macam sekarang ni. Nampak? Nampak 10 minit lagi ni. Macam mana nak buat ni persamaan. Apa kamu buat? Kamu pergi dekat ruang jawapan D. Kamu ikut je. Yang pertama apa? Dekat soalan apa? X kuasa 3 salin je. Tolak 8X. Tolak 5 sama dengan 0. Kemudian, dekat soalan atas tu, isi sebelah dia je. Seterusnya apa? Yang ini, trik dia. Trik dia, Okey, trik dia. Ambil kalkulator, selesaikan ni. Tekan kalkulator tadi tu. Yang A tadi.
Sekarang A kita 1. B tak ada. C negatif 8. Ini soalan ni. Okay. D negatif 5. Yang tadi saya ajar kamu untuk cek jawapan. Kita boleh gunakan untuk mencari jawapan. Apa jawapan kita? Kita tulis jauh-jauh sikit. 3.1 negatif 2.44 negatif 0.66. Contoh. Okey. Jadi kemudian apa kita buat? Kita pergi dekat graf. Dekat kertas graf saya tu, saya akan tandakan benda ni. 3.1 kat mana? 3.1. Ada tak dalam range graf kita? Tak ada. Graf kita sampai 2.5 je. Tak payah. Angkah. Nampak? Okey, yang ini. Negatif 2.44. Mana nak cari 2.44? Kira 2.4 lah. Negatif 2.4. Negatif 2.4. Sini. Nampak? Negatif 2.4. Apa saya buat? Saya akan turunkan dia sampai ke graf. Situ. Okey, seorang lagi siapa? Negatif 0.6. Mana ada negatif 0.6? 66. 0.7 lah. Apa kita tanda? 0.7. 5, 6, 7. Sini. Kan? Saya naikkan ke graf. Ni saya tanda. Situ. Sini satu tanda. Apa saya buat? Saya ambil baris, saya garis dia. Dua-dua jawapan kita tu, kita garis je. Dia mesti sampai dekat negatif 3 ujung sini. Dekat atas tu mesti sampai dekat 2.5 tadi. Maksudnya selagi dekat mana kita boleh garis, kita garis lah. Selagi mampu. Garis je. Nampak? Okey. Garisan ni, kita tak tahu persamaan dia. Macam mana nak buat persamaan dia? Kalau dalam exam, kamu tengok soalan dia, dia kata, lukis satu garis lurus yang sesuai. Ada tak garis lurus? Ada? Ni. Okey, yang kedua. Untuk mencari nilai-nilai X yang memuaskan persamaan ini, nyatakan nilai X. Okey. Apa nilai X tadi kita dapat? Negatif 2.4 dengan negatif 0.7. Nyatakan. Tulis jawapan. Jadi jawapan kat sini, X sama dengan negatif 2.4 dan X sama dengan negatif 0.7. Okey. Berapa markah dia bagi? Persamaan tak ada. Tak sempat buat. Tak sempat buat. Sebenarnya tak buat pun. Okey. Markah penuh 4. Nampak? Tapi masa tak cukup. Kita buat macam tu saja. Dia tolak 1. Katakan pemeriksa tolak 1 markah. Tak apalah tolak 1 markah. Kalau markah penuh kamu 10, kamu dapat 9. 9 maksudnya 90%. Itu A+. Nampak? Tapi kalau boleh buat persamaan, buat. Kalau boleh buat persamaan, buat. Kan? Tapi kalau kat sekolah kamu jawab macam ni, nanti cikgu tanya, macam mana dapat ni? Kamu cerita je. Cerita je macam mana kau buat. Tak apa. Cerita je. Okey? Lepas tu kalau ada masa, tak ada apa nak buat, baru kamu ambil ni, susun semula, dapat persamaan. Contoh, dah siap semua ni. Baru pergi buat kat sini, 0 sama dengan X kuasa 3. Nampak? Tolak 5, ikut rumah dia. Tolak 8X. Kemudian kita tolak kat sini. Okey, jadi kita akan dapat Y tolak 0, Y. X kuasa 3 habis. 5 tolak 5, 10. 0 tolak 0 tolak negatif 8 tambah 8X. Dah. Kalau kamu boleh buat benda ni, graf dah ada, jawapan dah ada, full mark terus. Itu triknya. Teknik menjawab soalan graf untuk mendapatkan markah penuh. 100% ni jangan main.
Okey. Boleh faham tak? Ada soalan? Kena try lah kan. Nanti kamu beli buku pasir, soalan pasir ataupun buku soalan contoh soalan-soalan exam KSSM untuk form 4 punya. Kamu tengok ada contoh soalan dia, kamu try buat. Kan? Saya ada satu contoh ni. Kalau saya pakai buku nilam ni, contoh dia markah yang diberikan 6, 7, 8, 9. 9 markah. Sebab dia bagi macam ni, kita graf semua siap. Ni Syafiqah. Tadi Syafiqah tanya 2 cm. Dia bagi siap kita graf Syafiqah, dia tunjuk kata panjang ni 2 cm. Dia dah bagi tahu. Kamu kena bajet sendiri. Ada bagi dekat graf dia dah bagi. Okey? Tengok. Dapat kan? 9 markah ni. 9 markah dapat. Kan? Tapi biasanya sampai C je. Dia tak risau. Jarang lah kan. Jarang lah kamu punya sampai D tak ada. Sebab markah dia dah kurang nampak. Sampai C je. C maksudnya apa? Yang pantul-pantul tu saja. Tapi kalau dia nak masukkan dalam bahagian C, 15 markah dia kena buat ni. D. Markah syok lagi syok. Dia letak 15 markah dia bagi. Itu lagi sonok lah. Boleh? Boleh. Okey jadi kamu try lah nanti kan. Siapa yang belum cuba, kalau tak print lagi, nanti kamu try print soalan ni, kamu try buat lagi sekali, fahamkan supaya dalam exam sekurang-kurangnya kalau boleh dapatkan bahagian A dengan bahagian B. Bahagian A dengan bahagian B maksudnya 6 markah kamu skor. Okey, itu saya target lah untuk kamu. InsyaAllah. Jadi ini kita buat graf kubik je. Kalau kuadratik ke apa semua sama je. Bentuk graf je berbeza. Yang ini tetap dia tanya macam tu juga. Yang ini pun dia tanya macam tu juga. Hanya bentuk graf saja yang berbeza. Okey. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan untuk sini ada form 5 ke? Kalau yang form 5 kita akan jumpa lagi hari Rabu insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab ada kelas hari ini. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik. Cuba buat. Cuba buat bagi dapat markah. Baik cikgu.